Hai anak-anak, jumpa lagi dalam channel Cikgu Niza. Okey, kali ini kita nak belajar apa ya? Masih lagi aplikasi teknologi. Okey, cumanya kita akan lihat bagaimana untuk melakar model 3D. Okey, jom. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Aplikasi teknologi. Standard kandungan kita kali ini ialah 2.1 iaitu teknologi pembuatan dan standard pembelajaran iaitu di mana pelajar di akhir pembelajaran boleh membuat lakaran model 3D bermaklumat. Yang pertamanya dan yang kedua, pelajar dapat menganalisis lakaran model 3D. Okay, mari kita lihat 2.1.4 iaitu membuat lakaran model 3D bermaklumat ya. Okey, lakaran model 3D bermaklumat ini dibuat untuk menvisualkan idea daripada pereka bentuk ya. Yang mana terlihat lakaran itu mestilah mempunyai iaitu mengandungi maklumat penting seperti bahan, saiz, warna, dimensi dan lain-lain lagi yang berkaitan ya. Jadi sekarang mari kita lihat lakaran idea di mana pelajar dikehendaki membuat beberapa lakaran idea ya. Okey. Paling kurang pelajar perlu dah menyediakan 3 lakaran idea. Daripada 3 tersebut, pelajar akan pilih satu untuk lakaran yang terpilih ya, untuk memvisualkan apakah idea kita kepada pelanggan ya, seperti mana yang pelanggan kehendaki. Okey, contoh ya, cikgu ambil contoh daripada buku teks muka surat 29. Okey, di mana situasinya kamu ditugaskan menghasilkan rantai kunci berbentuk gasing dengan menggunakan konsep rupa bentuk kerang sebagai rujukan ya. Jadi yang ini adalah lakaran yang pertama ya. Kalau kamu lihat di sini, dia ada saiz dia, dimensi dia, ada bahan daripada plastik di sini ya, dan juga logam iaitu keluli lembut ya. Kemudian dia hasilkan lakaran yang kedua ya. Berbentuk beza sikit di sini ya. Bermaklumat bermaksud masih lagi ada di sini ukuran-ukuran dia dan juga bahan ya. Okey, lakaran yang ketiga. Ya. Nampak tak bentuk yang berbeza tetapi fungsi masih lagi sama ya. Okey, dan lakaran ini bermaklumat. Okey, dari tiga-tiga ini pelajar dikehendaki membuat lakaran akhir dengan penambahbaikan ya. Apa itu penambahbaikan? Di mana mereka boleh menggabungkan idea daripada lakaran-lakaran lain ya, sama ada pada reka bentuk, fungsi, bahan dan lain-lain. Mereka juga boleh menggabungkan bahagian atau bahagian tertentu hasil lakaran yang lain ya. Jadi terbentuklah lakaran seperti ini ya. Okey ya, lakaran bermaklumat yang terakhir ya, maknanya dia menggabungkan idea-idea yang ada di sini. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan bagaimana contoh lain melakar untuk menghasilkan lakaran idea ya.
Okey, untuk lakaran akhir ni ya yang telah dibuat mungkin belum cukup sempurna ya untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai dan keboleh pasaran ya. Oleh itu beberapa penambahbaikan perlu dilakukan bagi mendapatkan hasil yang dikehendaki ya. Jadi dengan itu kita akan membuat analisis dahulu ya. Okey, ini adalah contoh borang analisis lakaran akhir model 3D. Berdasarkan lakaran akhir tersebut, ya, kita buat analisis ya. Okey, yang pertama, adakah rupa bentuk menepati kehendak project brief ya. Yang ini kita dah belajar apa itu project brief, di mana project brief adalah perbincangan awal di antara pereka dengan pelanggan ataupun pengurus projek dengan pelanggan. Okey, katakan di sini saya telah berbincang ya. Jawapannya adalah ya ya. Okey, ya, kita tandakan ya. Kemudian yang kedua, cadangan bahan. Bahan di sini plastik. Adakah sesuai? Sesuai untuk kanak-kanak pada saya ya. Jadi ini adalah ya. Kemudian warna. Warna tadi menarik perhatian pelanggan. Ini penting. Sekali lihat dia tertarik, suka. Warna biru dan kuning ini adalah cerah dan didapati menarik. Kita tandakan ya ya. Adakah saiz produk tadi sesuai? Ya, saiznya adalah 60 ml. 60 mm. Kalau kita lihat 60 mm ni tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi sesuai untuk kanak-kanak ya. Okey, sini ya. Okey, kemudian tekstur. Kita lihat tekstur. Tekstur ni yang kita boleh nampak nampak ya. Sama ada dia kasar ke, teksturnya halus ke ya. Dari sini yang mempengaruhi fungsi penggunaan produk. Pada saya tekstur dia adalah baik ya. Jadi saya tandakanlah ya. Adakah rupa bentuk produk tidak membahayakan? Sebagai pengeluar tidak membahaya pelanggan, ini penting untuk kita pertimbangkan ya. Ini sangat penting ya. Okey. Jadi pada saya ini tidak membahaya. Jadi saya tandakan ya ya. Jadi keputusan akhir kita lihat banyak ya daripada tidak. Keputusannya kita akan terus laksanakan. Sekiranya kamu dapati ada yang tidak, kita catatlah apa masalah yang timbul, maka kita akan buat lakaran yang baru ya, yang boleh menepati kehendak pelanggan dan boleh dipasarkan ya. Uji minda. Okey, untuk mengetahui sama ada anak-anak faham ataupun tidak pembelajaran kita hari ini ya. Okey, yang pertama, apakah tujuan lakaran ya? Di sini perkataan yang penting adalah tujuan lakaran model 3D ya. Ini contoh lakaran 1 tadi. Adakah yang pertama memudahkan penilaian produk dilakukan? Ada? Dah tentulah tidak. Jadi jawapannya salah. B, menentukan kefungsian. Ada di sini menentukan fungsi? Ada fungsi di sini? Jawapannya tidak ya. Yang ketiga, menggambarkan idea. Adakah ianya menggambarkan idea? Ya, menggambarkan idea. Idea apa yang kita nak buat ya. Jadi betul ya. Dan terakhir, memastikan idea lakaran adalah asli. Itu juga salah ya. Okey, kita pergi kepada uji minda yang kedua. Okey, anak-anak tolong jawab dahulu. Jadi, mari kita lihat jawapan ya. Okey, lakaran 3D bermaklumat. Ya, lakaran 3D bermaklumat. Sesuatu produk perlu mempunyai maklumat penting seperti apa? Okey, berdasarkan lakaran ni kamu lihat ya. Adakah kos dinyatakan di situ? Ya. Kos ya.
Ada berapa ringgit di sini? Ada dinyatakan? Tak ada, ya. Jadi dah tentulah ini salah, ya. Bahan ada ke tidak? Ada, plastik. Jadi betul. Fungsi, fungsi pun tidak dinyatakan di situ, ya. Okey, fungsi kita dah bincang dengan pelanggan awal daripada lakaran, ya. Okey, ini pun salah. Dan saiz, ada saiz di sini? Nampak ada saiz, ya. Jadi ini adalah betul. Jadi jawapannya 2 dan 4. Jadi A ini adalah salah, B juga salah, C betul, dan D salah. Tahniah pada yang betul, ya. Okey, kita pergi kepada soalan ketiga, ya. Okey, ini adalah bentuk untuk bahagian B, ya. Okey, tandakan betul pada tujuan sesuatu analisis terhadap lakaran model 3D yang betul dan salah pada yang salah pada petak yang disediakan, ya. Okey, pada petak tu tandakan betul dengan salah sahaja, ya. Okey, kita lihat pernyataan yang pertama. Untuk memastikan bahan yang digunakan bersesuaian. Ada kan tak tadi bahan, jadi jawapan dah tentulah betul, ya. Okey, pernyataan yang kedua. Memastikan saiz produk. Ada saiz tak tadi? Ada. Jadi jawapan juga betul, ya. Okey, yang ketiga. Memastikan kos. Ada kos tak tadi pada lakaran? Ada ringgit Malaysia berapa? Tak ada. Kalau tak ada, ini adalah salah, ya. Okey, cikgu harap semuanya dapat menjawab dengan baik, ya. Okey, sekian, terima kasih, ya, kepada pelajar-pelajar yang mengikuti video kali ini. Tolong share pada kawan yang lain supaya ianya memberi manfaat kepada yang lain, ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye. Terima kasih like, share dan subscribe.